Dan banyak lagi yang dilakukan seperti di Madinah melalui kebenaran penulisan surat daripada gubernur dan juga hakim di Madinah menggunakan untuk hadis-hadis ini bukan. Sebab daripada zaman Nabi dulu ada juga yang menulis, tapi ada yang takut bercampur dengan Al-Quran, campur dengan Al-Quran kan? Tapi zaman ni dah mula usaha untuk dibukukan secara secara serius lah kan? Okay, kemudian di zaman ini juga muncul ilmu tarjih wa ta'dil untuk menjelaskan hadis ni lagi, untuk kelaskan hadis ni lagi. Dan kitab hadis, antara kitab hadis yang hebat pada zaman ni adalah kitab Al-Muwatta, iaitu karangan Imam Malik, yang di mana katakan kitab Al-Muwatta ni diusahakan selama 40 tahun untuk menghasilkan kitab Al-Muwatta ni. Menurut Ibn Hubab, pada awalnya dalam kitab Al-Muwatta ni mengandungi lebih kurang 10,000 hadis. Tapi Imam Malik ni membetulkan balik, dia cek balik kan, kitab Al-Muwatta tu yang mana tak boleh pakai, dihazafkan sehinggalah hanya tertinggal dalam 500 hadis saja. Pada mulanya itu banyak, tapi bila dicek betul-betul, kayaknya kitab Al-Muwatta tu, sebab tu dia katakan kitab yang terhebat. Buat berapa kali dia buat, dia macam saringan lah kan, saringan untuk hadis-hadis ni, sehingga tinggal hanya 500 hadis saja. Okey, kemudian habis pada zaman keempat, kita ke zaman kelima. Boleh ikut dia punya kronologi tu. Sebab kat situ ada point dia. Kalau yang agak-agak boleh catat tu, catat. Okey, zaman kelima itu zaman pada awal abad ketiga Hijrah hingga akhir abad ketiga Hijrah. Itu zaman ini dinamakan Asrul Tajridi wa Tasfihi wa Tanqihi. Itu berkurang zaman pembetulan dan pensahihan hadis itu sendiri. Itu pada zaman ini, di mana kenapa zaman ini dinamakan zaman untuk pembetulan ataupun pensahihan hadis itu? Sebab zaman ini banyak berlaku perselisihan antara ahli hadis dan ahli kalam dalam menetapkan dasar-dasar agama yang mengenai dengan akidah, ibadah dan sebagainya. Di mana perselisihan ini bersama rancak apabila timbul golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, di mana asalnya golongan Mu'tazilah ni berasal daripada seorang tokoh di Basrah, iaitu Washil. Washil ni adalah salah satu anak murid kepada Hasan al-Basri, di mana dia meninggalkan majlis ilmu yang diadakan oleh Hasan Basri, dan dia menetapkan dasar-dasar lain yang bercanggah daripada apa yang diajar oleh Hasan al-Basri. Dan pengikut-pengikut Washil ni, dia ada pengikut dia. Washil ni bila dia tinggalkan majlis ilmu Hasan al-Basri, dia ada pengikut dia, dan pengikut ini disebutkan sebagai golongan Mu'tazilah. Ada dinamakan Mu'tazilah ni kerana Washil ini mengasingkan diri daripada majlis yang diadakan oleh Hasan al-Basri. Dan antara kesalahan besar golongan Mu'tazilah ni adalah mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Itu adalah antara kesalahan yang besar untuk golongan Mu'tazilah ni. Okey, dan pada zaman kelima ni juga usaha pembukuan hadis diteruskan oleh para ulama, dan antara kitab yang masyhur pada ketika itu adalah Musnad Ahmad, Tawil Mustaqfili, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Itu untuk zaman yang kelima. Okey, kita tengok zaman yang keenam, iaitu zaman permulaan abad ke-4 Hijrah sehinggalah masa jatuhnya kota Baghdad pada tahun 565 Hijrah. Zaman ini dinamakan sebagai Asrul Tazhibi wa Tartibi wal Istidraki wa Tafriji wa Bahsi 'anil Zawaid. Iaitu zaman boleh katakan sebagai zaman penyusunan, sebab ini adalah antara salah satu penerusan untuk pembukuan hadis-hadis, dan ini zaman penyusunan pada hadis-hadis ni. Dan zaman ini bermulalah masanya penelitian dan penerbitan serta pengumpulan hadis-hadis Nabawiyah. Dan menurut riwayat sejarah yang sahih,
abad ni iaitu 111 Hijrah adalah antara abad yang paling gemilang bagi perkembangan hadis. Antara abad yang paling gemilang untuk perkembangan hadis ni. Ini menurut kepada Muhammad As-Siddiq tadi dalam karyanya Sejarah Hadis dan Pengaruh Tokoh-tokoh Utama dalam Hadis. Dikatakan zaman ini zaman yang agak gemilang untuk perkembangan hadis. Okey. Dalam abad ini juga lahir tokoh-tokoh hadis yang terkenal dan imam-imam yang meriwayatkan hadis ni. Dalam abad ini juga lahir kitab 6 yang termasyhur, iaitu Sahih Bukhari, Muslim, Muwatta, Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi. Ada 6 ni. Kemudian antara tokoh pula yang lahir pada zaman yang ke-6 ni adalah Al-Hakim, Ibn Hibban, At-Tabrani, Ibn Sakan dan As-Sahawi. Kemudian pada zaman zaman yang ke-6 ni, pelbagai usaha dilakukan untuk memperkembangkan lagi, menyebarkan lagi hadis-hadis Nabawi ini dalam, orang kata, tariqah yang baik, dan untuk supaya tidak bercanggah hadis-hadis ni, supaya jelas lah dia punya sanad matan dia macam mana kan. Okey, zaman last sekali adalah zaman yang ke-7. Zaman yang ke-7 iaitu zaman sejak 656 Hijrah sehinggalah zaman sekarang, iaitu zaman yang terakhir ini dinamakan sebagai Asy-Syamsyahi wal Jam'i Am wa Takhriji wal Bahsi 'anil Zawaid, iaitu zaman penerangan dan pemahaman tentang hadis-hadis yang dibukukan ini. Iaitu zaman ini adalah zaman terakhir dalam zaman perkembangan hadis ni. Untuk pada masa ni, usaha untuk mensyarah hadis-hadis ni dijalankan secara menyeluruh, supaya kita ni jelas tentang sesuatu hadis tu, macam mana nak dijadikan hujah, macam mana nak dipakai, bersesuaian ataupun tidak. Okey. Dan pada zaman ini juga banyak sekolah-sekolah, madrasah-madrasah hadis ataupun universiti banyak ditubuhkan dalam daulah Mamalik, iaitu daulah beraja. Iaitu, dan pada zaman ini juga muncul ulama-ulama penghafal hadis dan mentakhrij hadis ni dalam semua kitab dan menerangkan sumber-sumbernya pada asal, sehinggalah macam mana hadis tu berpindah daripada satu kepada satu kan, sehinggalah zaman sekarang ni. Dan kepentingan hadis ni, kenapa kita cakap tentang hadis ni? Hadis ni banyak sangat kepentingannya untuk, ialah, dan Rasulullah sendiri pun juga sayangkan umatnya kan? Dan dia meninggalkan salah satu wasiat yang ditinggalkan adalah hadis sendiri, sunnah baginda Rasulullah SAW. Di mana hadis ni boleh dipakai sebagai sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Di mana salah satu hadis di mana menunjukkan hadis ni adalah wasiat daripada baginda sendiri, adalah taraktum fikum amrain, ditinggalkan kepada kamu dua perkara ya? Selagi kamu berpegang padanya, kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah dan Rasulullah SAW. Itu hadis lah kan? Kitab Al-Quran dan hadis. Dan dalam Al-Quran juga ada menerangkan bahawa kepentingan hadis ni adalah untuk meleraikan kecanggahan antara umat Islam itu sendiri, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 59, iaitu yang maksudnya, kemudian jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nampak tak di sini? Bila ada sesuatu permasalahan, kita akan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. So maksudnya hadis ni adalah salah satu sumber yang penting untuk menjawab segala persoalan tentang kehidupan kita ni. Sebab kehidupan kita ni akan sentiasa berkisar dalam Islam itu sendiri. Okay, habis tentang zaman perkembangan hadis. Dan kita akan berbincang sedikit tentang dua orang tokoh hadis yang
saya rasa tidak asing lagi dan semua orang tahu, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertamanya kita ke Imam Bukhari dulu. Kita tengok pada biodata Imam Bukhari, di mana nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Bukhari, mana ataupun panggilan laqab laqab adalah Abu Abdillah. Dilahirkan 13 Syawal 194 Hijrah, iaitu kalau ikut kalender kita ni 21 Julai 810 Masihi. Dilahirkan di Bukhara ataupun sekarang ni Uzbekistan, betul tak? Uzbekistan. Di mana tarikh kematiannya adalah malam Aidil Fitri. Masya-Allah kan. Malam raya. Tak lompat kan. Malam raya tahun 256. Mana usianya pada masa itu adalah 62 tahun kurang 13 hari. Dia macam orang dulu punya kira kan. Orang dulu punya kira ni itu macam ni lah. 62 tahun 13 hari. Padahal 61 tahun macam tu lah kan. 61 tahun 9 bulan berapa hari macam tu kan. Tapi orang dulu dia biasa kira macam ni. Macam kita mak tanya jam kan, pukul apa ni? Lagi 15 minit pukul 1. Bukan macam tu kan. Kita tak cakap 12.45. Orang dulu cakap macam tu.